Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua, pada hari ini Shadow akan kongsikan dengan korang dua kisah kejadian yang seram yang berlaku. Salah satu tempatnya adalah Sungai Bukit Canggang yang terletak di Banting dan satu lagi di Empangan Semenyih. Dua kisah ni berkenaan dengan memancing di mana mereka ni terkena ataupun mengalami insiden yang menyeramkan. So kalau geng bayang semua nak tahu kisah apa ataupun apa yang berlaku kepada mereka ni yang pemancing, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Ping whoop. So geng bayang semua, kisah yang pertama yang bakal Shadows kongsikan, insiden ni berlaku di salah satu sungai yang terletak di Banting dan nama sungai tersebut adalah Sungai Bukit Canggang. Kejadian ni berlaku kepada salah seorang lelaki yang bernama Faris. So Faris ni dia memang kaki memancing lah, dia suka mancing, tapi peliknya Faris ni dia suka memancing time waktu-waktu orang tak mancing lah, begitu. Dia bukanlah mancing dalam pukul 9 malam ke 10 malam ke, tak ada. Dia ni akan mancing time pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, bila orang semua lena dibuai mimpi, mamat ni time tu lah dia pergi mancing. So insiden ni berlaku pada suatu hari ni di mana si Faris ni tak tahu apa angin dia ke apa, malam tu tiba-tiba dia terbangun dari tidur, dia cakap, aku plan nak pergi mancing lah. So si Faris ni pun bagi tahu lah isteri dia yang bernama Maimunah. So Maimunah cakap, bang, lambat je bang nak pergi mancing pukul 3 pagi. Esok-esok je lah, pukul 9 malam ke 10 malam ke. Ni apa ni, mimpi nak mancing pukul 3 pagi ni. So Faris pun cakap, tak tahulah, tiba-tiba dapat ilham ataupun dapat rasa feel yang Faris ni akan dapat ikan yang banyak lah pada pagi tu kan. So Maimunah ni pun malah nak berbetar panjang dengan Faris, sebab Faris ni jenis orang kalau once dia dah set minda dia yang dia nak buat sesuatu, dia memang akan buat lah. Dia hanya bagi tahu isteri dia sebagai syarat yang dia nak keluar mancing. Tu je. So isteri dia pun cakap, okey lah, fine, pergilah mancing semua, make sure barang semua ada and make sure balik dalam keadaan elok-elok lah. Janganlah buat benda-benda pelik ke apalah. So Faris pun macam biasa, okey kan. Dia pun kumpul lah semua barang-barang dia and memulakan perjalanan dia daripada rumah dia pergi ke Sungai Bukit Canggang. So kawasan kat situ memang obviously Sungai Bukit Canggang, kawasan Banting pula, memang berhutan lah. So bagi dia macam pergi rumah dia sendiri lah. Dia tahu laluan mana nak masuk lah, tak kisahlah malam macam mana pun, gelap macam mana pun, dia still tahu jalan dia. Hanya berlampukan torchlight dia, member still dapat cari jalan sampai ke sungai yang dia selalu camp untuk memancing lah. So dalam beberapa jam, dalam sejam macam tu lah, time tu pukul 3 pagi, 3 lebih lah, 3 pagi lebih macam tu, dia pun tibalah dekat pot yang dia suka mancing tu. Dia pun set up barang-barang dia, kursi malas dia, set up segala joran dia semua, and dia pun start mancing lah dengan harapan yang dia bakal dapat habuan yang banyak pagi tu tau. Member pun relax lah, tunggu dapat habuan dia tau. So dia pun tunggu till tak ada apa-apa, tak ada satu ikan pun member ni dapat tau. So si Faris pun cakap, tak mungkin lah, takkan tak ada seekor pun ikan. At least seekor pun jadi lah kan, sebab aku memang dapat feel yang aku akan dapat ikan banyak malam ni. So dekat hampir sejam lebih macam tu, member dah frust lah. Sebab apa, macam Shadow cakap tadi, dah sejam lebih dia tunggu kat situ tapi tak ada habuan apa tau. So Faris ni pun dah kecewa dah. Dia pun fikir, alah dah lah, sudah lah, buang masa lah ni. So dia pun start pack barang-barang dia and dia pun nak caw lah. And seeloknya dia berganjak daripada tempat di mana dia berada time tu. Bila dia pusing, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki yang berada dekat kawasan situ tau. Member tak pernah terfikir pula pukul 4-5 pagi macam tu ada orang lagi kat situ tau. Selalunya dia seorang je. Yang lelaki ni ibarat macam dia tak buat apa-apa, dia hanya berdiri kat situ tau. So Faris walaupun dalam keadaan ketakutan, tapi member still cuba beranikan diri lah untuk tegur lelaki tu kan. So member bagi salam semua benda tu lah, tapi salamnya tak disaut. So fikir balik, kok orang gila kot. Sebab apa? Lelaki tu hanya berpakaian singlet dengan seluar pendek tau. Tapi tak ada pula terlintas di fikiran si Faris ni hantu ke apa. Sebab seperti mana yang Shadow cakap tadi, memang nampak seperti manusia biasa. So Faris tak ada lah nak rasa gerun ke apa. Faris pun malah nak layan, since member tak buat apa-apa, dia pun nak caw lah. Dan tiba-tiba lelaki ni bersuara, kau nak try dapat ikan banyak ke? Tiba cakap macam tu kan, kau nak try dapat ikan banyak kan. So si Faris ni pun macam,
Ya lah, nak try lah dapat ikan, tapi dari tadi tunggu tak dapat ikan. Mungkin ikan semua tidur kot. So lelaki ni pun cakap, dia kata ada satu kawasan dekat atas sikit, bahagian atas sikit daripada tempat di mana Faris ada tadi. Dia kata dekat situ banyak ikan. Selalunya sesiapa yang memancing kat area situ confirm dapat habuan. Bukan 2-3 ekor, mau 10 ekor boleh dapat. Dan Faris nak excited lah. Walaupun time tu dah dekat pukul 5 pagi tu, kan, seperti mana yang dia bagi tahu isteri dia yang dia akan balik sebelum subuh time tu. Tapi disebabkan lepas dia dah dengar apa yang lelaki ni cakap, si Faris ni semangat dia naik balik lah. Dia macam okay lah, at least ada chance lah, ini dapat tangkap something kan. Sebab apa, member dah bagi tahu isteri dia tadi yang dia dapat feel dapat tangkap ikan. So si Faris ni pun follow lah lelaki ni jalan sepanjang tebing sungai tu tau. Follow dalam lebih kurang 10 minit macam tu berjalan, dan sampailah kat satu kawasan ni di mana dia tak nampak apa-apa. Memang kawasan tu gelap gila berbanding tempat yang berada tadi tau. So tempat ni nampak luas, nampak semua benda lah. Kira nampak macam lain macam lah, tempat yang dia tak biasa pergi tau. Dan Faris bagi tahu lelaki ni, betul ke tempat ni ada ikan kan? So lelaki misteri tu pun cakap, cuba kau campak joran kau and kau tengok ada ikan ke tak. So si Faris ni pun pasang semua barang-barang dia, and then dia campak lah joran dia tu, dengan harapan kok mungkin betul lah apa yang lelaki misteri ni cakap, ada ikan banyak. And benda paling epic, elok dia campak je joran tu, tak sampai seminit terus member dapat ikan tau. And Faris ni naik excited lah. Dia cakap, betul lah cakap lelaki ni, memang dia ni boleh pakai ayat dia ni. So member ni continue lah mancing. Dah excited lah, dah dekat hampir 9 ke 10 ikan macam tu lah member dah dapat. So lepas dah dapat banyak ikan macam tu, so si Faris ni pun cakap, okay dah lah, cukup lah kan. Tamak pun tak berbaloi juga kan nanti apa-apa terjadi kan. So Faris pun pack lah, nak simpan barang-barang dia and nak balik lah. So tengah si Faris pack semua barang-barang dia, Faris ni pun nak jumpa lah lelaki misteri tadi tu, nak ucap lah terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Tapi tengah Faris usah kawasan sekeliling, dia tak nampak lelaki tu tau. Faris macam, bukan tadi Mamat ni hanya berdiri kat belakang aku je ke? Siap bersorak bagai semua kan untuk dapat ikan kan. Dan tiba-tiba Mamat ni hilang tau. So Faris pun duduk mencari. Sampailah satu bahagian dekat kawasan sungai tu, si Faris nampak yang lelaki misteri tadi berdiri di tengah-tengah sungai tadi tau. And Faris pun macam jam lah, apa hal pula Mamat ni berada kat situ kan. And kalau nak kata bukan lelaki tu, Faris memang ingat pemakaian yang dipakai oleh lelaki tadi tu tau, yang bersinglet semua tu lah. Sebab lelaki tu berdiri kat tengah-tengah sungai and air tu hanya mencecah paras pinggang sahaja tau. So si Faris ni panggil lah lelaki tu, tapi lelaki tu buat tak erti je. Dan Faris pun jam lah. And Faris pun pada waktu yang sama rasa risau kat lah kan, nanti apa-apa jadi kat dia ke, satu hal kat kan nanti si Faris ni jadi saksi pula member lemas ke apa kan. So Faris ni duduk panggil, lelaki tu buat tak erti je. Faris bengang pasal dia pun masuklah sungai nak pergi tarik lah lelaki tadi. And then tengah dalam perjalanan menghala ataupun menuju ke arah lelaki tersebut, dan si Faris tersedar ada benda yang tak kena. Sebab apa? Paras air yang di mana si Faris nak menuju lelaki misteri tersebut dah hampir sampai kat tengkuk dia tau. Dan Faris time tu dah berasa jam lah. Apa hal pula dalam pula tiba-tiba sungai ni kan. Tapi lelaki tu relax ke berdiri kat situ paras pinggang. So si Faris ni patah balik sebab ni seolah kan jalan lebih lagi kan, member pula yang lemas kan, bukan lelaki tu, si Faris pula lemas. So si Faris belakangkan langkah dia and nak carilah jalan mana lelaki ni follow, kira dia boleh tarik lah lelaki ni tarik ke tebung pula, tarik ke tebing balik. So punyalah cari tak jumpa tau. And Faris dah rasa pelik lah, macam mana pula semua kawasan yang aku lalu ni air semua dalam, macam tak logik ke. And then Faris terus naik balik ke arah tebing tu, and Faris ni ambil lah lampu suluh dia and suluh ke arah lelaki misteri tu. And apabila si Faris ni suluh ke arah lelaki tu, alangkah terkejutnya sebab apa yang dia nampak dalam keadaan gelap tadi tu bukanlah lelaki yang bersinglet tadi, tetapi satu makhluk yang berbadan besar dan boleh dikatakan agak tinggi jugalah makhluk tu, berdiri di tengah-tengah air sungai tu tau. And apabila si Faris pandang ke arah kepala makhluk tadi rupanya sedang memerhatikan si Faris, dan Faris time tu beranggapan yang makhluk tadi tu sedang menunggu Faris untuk pergi ke arah dia, and sesilap Faris boleh lemas and consider menjadi mangsa makhluk tadi tau. Faris time tu tak fikir apa,
dia hanya dengan lampu suluh dia terus caw daripada kawasan tu. Semua barang perkakas dia semua dia tinggalkan, terus rush pulang ke rumah. And apabila Faris tiba di kawasan rumah dia, isteri si Faris ni, yang Maimunah tadi ni, tengok Faris dalam keadaan pucat, menggeletar seolah-olah nampak hantu. Tapi memang nampak hantu pun tadi. So Maimunah ni pun tanyalah kepada si Faris apa yang dah berlaku, and Faris pun mencerita pengalaman dia sepanjang berada di Sungai Canggang tadi tau. And apabila si Faris dah selesai cerita semua pengalaman dia sepanjang berada dekat situ, dan Maimunah pun bagi tahu si Faris, kan saya dah bagi tahu awak tadi bila nak keluar dekat kawasan situ berjaga-jaga. Sebab apa? Ada banyak cerita yang mengisahkan pasal Sungai Bukit Canggang. And antara kisah-kisah yang selalu didengari oleh penduduk-penduduk tempatan dekat area situ, yang ni geng bayang semua yang mana berada dekat kawasan Banting yang tahu pasal kisah ni, korang mungkin boleh sahihkan benda ni betul ke tak lah. So antara kisah yang selalu diceritakan dekat kawasan Sungai Bukit Canggang ni, ada satu penunggu yang sentiasa cuba menarik perhatian pemancing-pemancing yang berada dekat kawasan tebing sungai tu, dengan cara apa? Dia ibarat macam dia, makhluk ni akan berada dekat tengah-tengah sungai tu, sama ada memanggil pemancing-pemancing ni ataupun dia akan berubah-ubah rupa lah. So contoh macam kes Faris ni, dia nampak lelaki yang berdiri kat situ. Ada kes yang nampak perempuan lah, dan seperti ada orang lemas lah. Dan apabila pemancing ni nampak benda tu, diorang pun akan bergegas menghala ataupun menuju ke arah makhluk tadi itulah. And bila diorang menuju ke arah makhluk tadi, diorang ni tak sedar tau, sebab yelah dalam otak diorang nak selamatkan ataupun nak pergi ke arah makhluk tadi tau. And bila diorang dah sampai dekat tengah sungai tu, and baru diorang sedar yang paras air dah sampai level tengkuk tau. And then plus sampai ada yang mana tak boleh berenang, dah satu hal lah, and dah start terkapai-kapai semua bagai. And then adalah insiden-insiden ataupun kes-kes yang mati lemas, which mengikut kisah ada satu mangsa kejadian yang lemas dekat sungai tu. Tapi tak tahulah sama ada kena-mengena dengan makhluk tu ke tak, ataupun atas kecuaian diri sendiri, tu kita tak tahulah. So geng bayang semua yang mungkin berada dekat kawasan Banting ke apa, mungkin korang boleh kongsikan pendapat korang dekat ruangan komen, sama ada betul ke makhluk tu mengganggu orang sampai level nak bunuh orang, ataupun sungai tu memang jenis makan nyawa. Korang boleh share dekat ruangan komen. And itulah kisah yang pertama yang Shadows kongsikan berkenaan Sungai Bukit Canggang. Kisah yang seterusnya berlaku kepada 3 sahabat di mana mereka mengalami pengalaman yang seram semasa memancing. And tempat yang diorang memancing ni yang bernama Empangan Semenyih. And Shadows tak tahulah, ada setengah empangan yang memang tak boleh memancing, tapi Empangan Semenyih ni katanya boleh mancing. So mungkin korang boleh kongsikan ruangan komen, tempat ni boleh mancing ke tak Sebab berdasarkan pada cerita, memang boleh lah cerita dia. So tak tahulah sama ada diorang ni pecah masuk ke apa lah kan. So 3 sahabat ni yang bernama Mox, Farid dan juga Rahman, di mana mereka ni ada satu malam ni diorang tak tahu nak buat apa, masing-masing tengah lepak kat kedai mamak. Dan seorang ni, si Mox ni terfikir nak mancing malam tu. And si Rahman dengan si Farid ni pun macam okey lah, bagus juga idea kawan. And time pada waktu tu dalam pukul 3 pagi juga tau. So diorang ni pun plan, okey lah, cantik lah, since nak mancing kat area Empangan Semenyih tu. Lepas diorang lepak mamak semua, diorang pun pergi ambil barang-barang diorang and menghala ke arah Empangan Semenyih. And sepanjang perjalanan diorang berjalan dekat area Empangan Semenyih tu, diorang obviously, yalah time tu dah malam kan, diorang tak terfikir terserempak sesiapa pun pada waktu tu. Hanya diorang bertiga saja. And tengah diorang jalan-jalan, tiba-tiba si Rahman ni ternampak seperti ada seorang pakcik yang berjalan ke arah diorang tau. Si Rahman ni pun terus pegang lah 2 member dia untuk berhentikan diorang. Dan Rahman cakap, kau nampak tak apa aku nampak? Dan si Farid dengan si Mok ni pun bagi tahu lah, memang diorang nampak ada seorang lelaki ni dalam on the way menghala ke arah diorang lah. So si Rahman pun cakap, kau betul ke tu manusia ke apa? Dan Farid pun cakap, kau ni apa benda lah nak merepek tengah-tengah pagi ni kan? Orang lah tu tak nampak dengan slipper semua benda tu kan. Sebab apa, pakcik tu dah makin menghampiri. So memang nampak lah kan. Sebab yelah dalam kawasan gelap, tiba kau nampak slipper semua bagai, memang rare lah. So pakcik ni pun bila dah berdekatan dengan mereka bertiga ni, pakcik ni pun tanyalah nak pergi mancing ke dekat empangan tu. And diorang bertiga ni pun bagi tahu lah, since tak tahu nak buat apa, nak try lah mancing, kok dapat ikan ke apa. Tapi diorang nak mancing bukan nak tangkap ikan untuk makan ke apa, just sekadar nak
tangkap ikan tu, lepas tu lepas balik dalam pangan tu. Dan pakcik tu pun cakap, okay lah, fine lah, since korang nak pergi tu, tapi just berjaga-jaga. Dan Rahman pun berasa pelik, kenapa pula nak kena berjaga-jaga, cik? Kita orang dah selalu dah datang tempat ni. Dan pakcik ni pun bagi satu nasihat yang boleh dikatakan agak pelik tau bagi Mok, Farid dan juga si Rahman ni. Pakcik ni bagi tahu korang ni datang bertiga, which boleh dikatakan agak berbahaya. Dan si Rahman ni pun cakap, apa pakcik, speaking nampak pakai witch semua kan? Dan pakcik cakap, oh biasalah, dah lama dekat luar negara. Tiba mat. So pakcik ni bagi tahu balik, bagi tahu diorang yang berjaga-jaga sebab apa, bertiga ni selalu bahaya dia lebih kuat dekat area empangan sembunyi. Yang tiga sahabat ni pun berasa pelik lah, apa yang pakcik ni cuba terangkan ataupun cuba jelaskan. Dan si Mok ni pun cuba nak dapat penerangan, penerangan dekat si pakcik ni tau. Apa sebenarnya yang pakcik cuba cakapkan, kenapa tak boleh pergi kat tempat tu bertiga. And pakcik ni pun bagi tahu bahaya pergi bertiga sebab apa, kawasan empangan semenyih tu akan selalu kacau ataupun ganggu salah seorang daripada tiga orang ni tau. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So contoh antara Mok, Farid dan juga Rahmat, salah seorang akan menjadi mangsa. Dan mereka bertiga ni pun rasa pelik lah, mangsa apa pakcik? Pakcik jangan takut-takutkan kita orang kan tengah-tengah pagi ni. Dan pakcik tu hanya bagi tahu just berjaga-jaga, make sure baca segala doa pelindung, and janganlah terlalu orang kata buat bising ke ataupun mulut lancang ke apa dekat area situ, sebab kita tak tahu apa yang ada dekat situ. And pakcik tu pun terus beredar meninggalkan mereka bertiga. And mereka bertiga pun dalam keadaan jam, tak tahu apa yang dah berlaku. Tiba-tiba ada pakcik time tengah-tengah pagi ni bagi tahu diorang benda yang mengerikan ataupun menyeramkan. So diorang pun berbincang sesama diorang sama ada nak teruskan memancing dekat tempat tu ataupun terus balik. Dan si Mok cakap, since alang-alang kita dah nak sampai tempat tu, might as well kita pergi pancing lah kan, takkan nak patah balik all the way semua. So diorang berdua, yang si Rahman dan si Farid pun setuju dengan apa yang Mok cakap. Diorang pun meneruskan perjalanan pergi dekat empangan semenyih tu. And setibanya mereka dekat sana, seperti biasa diorang pun set barang-barang diorang, and diorang pun start lah campak semua joran diorang ke dalam tasik tu. And sambil tu relax, sembang-sembang sambil menunggu habuan diorang. And tengah-tengah diorang lepak, dan tiba-tiba si Mok ni dapat lah dia punya pancing tu bergegar lah. So member dah excited lah, kot-kot yelah ikan ke apa kan, fikir kemungkinan besar dapat ikan toman kat dalam tu. Tiba mat toman dalam tasik semenyih tu, agak-agak lah. So si Rahman dan si Farid ni pun sama juga excited juga, and cubalah tolong si Mok ni tarik lah dia punya pancing dia, nak tarik ikan. Kot-kot fikir yelah ikan besar ke apa kan, memang berat lah nak tarik kan. Diorang pun gigih tarik. And apabila berjaya tarik pancing tu, member semua gelak dekat si Mok tau. Sebab apa yang disangkakan ikan yang ditangkap oleh si Mok, rupa-rupanya bukan ikan pun, hanyalah slipper Jepun yang tersangkut di bawah dasar air tau. Sebab tu susah nak tarik. So dua member ni, si Rahman dan si Farid ni, bahanlah si Mok. And Mok ni just nak bagi tahu ataupun just nak share dengan geng bayan semua, dia ni sensitif sikit, tak boleh nak kena bahan. Bila kena bahan, member touching lah. So lepas dah kena bahan kau-kaunya dengan si Rahman dan juga si Farid, Mok ni pun touching lah dengan mereka berdua. End up diorang just continue mancing macam biasa. Mok ni hanya mendiamkan diri tau, tak bercakap, tak ada apa-apa, tak buat bising apa-apa pun. And si Farid pun bagi tahu lah si Rahman, tu merajuk lah tu kan, member pantang kan kalau kita bahan dia kan, sikit-sikit maju. And time tu lah tiba-tiba Mok cakap, korang mancing dulu lah, aku nak pergi buang air kejap lah. Dan time tu Farid cakap, kau nak buang air mana kat tempat ni kan, bukan ada tandas pun, kalau kau makan pun dalam hutan tu lah. So si Mok ni pun fikir, dah nak buat macam mana kan, aku nak terkencing, takkan aku nak kencing air pula kan. Dan si Farid dan juga si Rahman ni pun cakap, okay lah fine lah, just make sure cepat-cepat sikit kan, jangan lama-lama sangat. So Mok pun pergilah buang air semua, and si Farid dan juga si Rahman ni continue seperti biasa memancing. And lepas tu dalam lebih kurang sejam macam tu, dan si Farid ni macam pandang dekat Rahman dan tanyalah, weh, Mok dah lama menghilang tau. So Rahman pun bagi tahu si Farid, si Mok ni buat apa, kata nak buang air kecil ke, ni dah macam level berak, sakit perut ke apa kan. Dan Farid pun bagi tahu si Rahman, apa kata kau pergi check kan, mana tahu si Mamat tu hilang ke apa kan.
Dan Rahman pun cakap, okey lah, fine lah. Tapi agak-agak aku seorang kan, kau pun follow lah. Yang kau nak duduk sini seorang-seorang, kenapa? Dan Farid pun cakap, alah, kau ni penakut betul lah. Ni pun nak aku teman ke belakang ni je pun, bukan jauh mana pun. Dan Rahman beritahu, aku bukan risau pasal aku. Kau ni yang berada kat Tasik ni. Kan datang ada ikan Josh ke, ataupun datang ada ikan duyung ke apa, tarik kau kan satu hal pula. Biasalah diorang berlawak sesama diorang kan. So si Farid ni pun cakap, okey lah, fine lah, follow lah kau. So Farid pun follow lah si Rahman mencari si Mok ni tau. Sepanjang diorang mencari dekat kawasan-kawasan hutan tu, tak jumpa pun Mok ni ada dekat mana tau. Diorang pun berasa pelik lah, mana si Mok ni? So sepanjang diorang jalan dekat kawasan tebing empangan tu, duk cari, sampailah satu momen di mana diorang nampak Mok sedang berdiri ataupun sedang berada dekat kawasan Tasik, dalam Tasik tu tau. And diorang pun rasa pelik lah, itu Mok kan? Tanya si Farid kepada si Rahman. Dan Rahman pun cakap, betul lah tu. Tengok gaya badan semua memang dia lah. And diorang pun panggil lah Mok untuk naik balik ke tebing kan. Tapi Mok macam tak bagi respon apa-apa tau. Dan si Rahman dan juga si Farid ni pun rasa pelik lah. Member apa hal kan? Kena rasuk ke apa kan? Rahman pun cakap, kau mulut kau kadang-kadang celupar kan? Tak tahu nak kontrol diri kau kan. So Farid pun bagi tahu si Rahman untuk masuklah, pergi ambil si Mok yang tengah berada dalam empangan tu kan. Dan si Rahman cakap, aku lagi kau suruh. Tadi kau dah suruh aku cari dia dekat kawasan hutan semua, sekarang kau suruh aku masuk dalam air pula. Apa kata kau yang pergi? Bagi tahu Rahman kepada si Farid ni lah. Dan Farid cakap, aku air ni aku tak biasa lah, plus tengah-tengah pagi ni semua sejuk. Kata si Farid ni sensitif sikit bab-bab air yang dekat area-area empangan, sungai semua. So Rahman pun memang dah tahu, kenal sangat lah perangai si Farid ni. So Rahman pun pergilah menuju ke arah si Mok. Dan apabila dia sampai dekat arah Mok, dia pergi tepuk lah bahu Mok. Cakap, kau buat apa dekat kawasan air ni? Naiklah balik kat tebing kan. Tapi Mok macam tak ada jawapan, tak ada tindak balas macam tu. Hanya berdiri kat situ tau. Dan si Rahman ni dah pandai hati lah. Yelah, dah lah sejuk kan, dengan air semua benda kan. Member dah risau dah. Si Rahman ni pegang bahu si Mok and tarik dia bagi Mok ni menghala ke arah si Rahman ni. And apabila si Rahman ni nampak muka ataupun wajah si Mok ni, member terus terkejut sampai jatuh ke dalam air tu tau. Sebab apa? Wajah yang si Rahman nampak memang muka Mok, tapi mulut si Mok ni tenganga luas and mata dia tak nampak yang biji hitam tu, berwarna putih macam tu. Memang macam zombie lah, senang cerita macam tu. So si Rahman punyalah terkejut sampai terjatuh. And Farid pada ketika itu yang berada dekat tebing nampak si Rahman jatuh, terus bergegas ke arah Rahman. And apabila dia sampai dekat tempat tu, dia pandang Mok, wajah yang sama seperti mana si Rahman ni nampak. Farid ni, so Farid ni dia jenis yang berani sikit tau. Belum sempat si Farid ni buat apa-apa ataupun makhluk tu nak buat apa-apa, si Farid bagi penumbuk kan. Farid bagi satu das dekat muka tu tau. And apa yang epic, makhluk tu seperti tak bergerak tau, hanya berdiri dekat situ je. Ibarat macam impact penumbuk si Farid ni tak ada kesan apa-apa dekat makhluk tu tau. Terus si Farid ni angkat si Rahman and membelakangkan diri daripada si Mok. And then lepas tu dari jauh sudut belakang diorang ni, si Farid dan juga si Rahman ni terdengar seperti ada orang yang memanggil mereka berdua ni tau. And apabila si Farid dan juga si Rahman toleh ke belakang, diorang nampak pakcik yang sama yang time diorang nak menghala ke arah empangan ni berada dekat kawasan tebing tu. Terus si Farid dan juga si Rahman tinggallah yang kononnya si Mok yang tengah berdiri dekat Tasik tu, and terus naik semula ke tebing tau. And apabila diorang naik ke tebing and diorang nampak pakcik tu bagi tahu si Farid dengan Rahman yang makhluk yang berdiri dekat air tu bukan kawan diorang tau. And Farid dengan Rahman tu dah jam lah, kalau tu bukan member kita orang, mana member kita orang? And time tu lah pakcik tu menunjuk kat si Farid dan juga si Rahman di mana rakan diorang ni berada tau, ataupun di mana Mok ni sedang berada. Mok ni dia tengah terlantar dekat dekat kawasan semak macam tu, pingsan tau, tak bergerak tak apa tau. And rupanya pakcik tu yang menjaga si Mok ni daripada apa-apa benda yang tak manis berlaku lah. Itulah apa yang diberitahu oleh pakcik tu kepada si Farid dan juga si Rahman. Dan si Farid dengan si Rahman ni berasa pelik lah, macam mana Mok boleh ada dekat sini? Jauh, agak jauh jugalah dari tempat diorang camp tadi tu sampai ke tempat di mana si Mok ni terdampar ataupun pingsan lah. Dan pakcik tu cerita
pakcik sebenarnya dah lama perhati korang dari tadi, time korang sampai tadi lah. Sebab pakcik risau ada benda-benda yang tak manis berlaku kat korang tiga ni. So sepanjang pakcik perasan, dan bila Mok menghala ke arah kawasan semak semua nak buang air kecil time tu dikatakan Mok terdengar sesuatu tau. Seolah-olah macam terdengar sesuatu lah. And Mok menghala ke arah di mana mereka berada time ni tau. So apabila Mok sampai ke situ, Mok nampak sama seperti apa makhluk yang si Farid dan Rahman nampak. Cuma beza is that kelibat makhluk tu seperti seorang wanita yang sedang berjalan di sepanjang tebing empangan tu tau. So Mok ni macam rasa pelik lah, macam mana pula ada perempuan kat situ. And time tu lah belum sempat Mok nak buat apa-apa, tiba-tiba Mok hanya rebah ke atas lantai seperti seolah-olah kena pukau ke ataupun kena rasuk ke apa, tak tahulah. And time tu lah pakcik tu terus menghala ke arah Mok and tarik Mok ke bahagian semak tu. And time tu cubalah kira macam berubat si Mok ni lah. And lepas si Farid dan juga si Rahman dengar cerita daripada pakcik tu, diorang memang rasa jam lah sebab tak faham apa sebenarnya yang berlaku dekat kawasan tu. And apabila time Shadows baca story ni, Shadows pun tak berapa nak clear sebenarnya apa yang berlaku dekat tiga sahabat ni. Sebab Mok bila lepas dia dah sedar daripada pingsan dia tu, Mok pun tak berapa ingat apa sebenarnya yang berlaku kat atas diri dia. Apa yang dia ingat, time dia buang air tu, and time tu seperti mana yang Shadow ceritakan tadi, dia terdengar seperti alunan suara orang menyanyi tau. And Mok ni disebabkan perasaan ingin tahu dia pun mencarilah mana datang suara tu. And apabila dia jumpa wanita tu, si Mok ni pingsan sebab apa? Wanita yang pada awalnya dari jarak jauh dia nampak macam cantik wanita ni semua. Namun apabila dia menghampiri wanita tersebut, si Mok ni nampak raut wajah wanita tersebut amat mengerikan tau. Mengerikan dari segi apa? Wajah dia seolah-olah macam bertaring panjang, bermata seolah-olah macam mata tak betul lah, seperti mata manusia kan. Ada mata kat atas ni, lepas tu mata kat bawah ni. Lebih kurang macam tu lah perumpamaan yang si Mok ni bagi. And disebabkan terlalu ketakutan, member terus pingsan mat. And sampai momen tu lah yang Mok ingat tau. So lepas insiden tu, terus Farid, Rahman dan juga si Mok ni terus keluar daripada kawasan tu. And pakcik yang tadi yang sedang berubat si Mok ni, pada awalnya diorang tahu ataupun diorang sedar yang dia sedang mengikuti diorang daripada belakang tau. And apabila diorang sampai dekat motor-motor diorang pun nak berterima kasih lah dekat pakcik tadi tu. Namun apabila diorang toleh ke belakang, diorang tak nampak pakcik tu ada dekat situ dah. And itu lagi menimbulkan tanda tanya yang besar buat mereka bertiga. Satu is that diorang dah kena ganggu dengan makhluk yang ada dekat sana. And satu lagi adalah kemunculan pakcik tadi tu tau, di mana pakcik tu kejap ada, kejap tak ada. And diorang pun tak tahu sama ada pakcik tadi tu betul-betul manusia atau salah seorang penunggu dekat area empangan semenyih tu. So begitulah kisah ataupun pengalaman tiga sahabat ni sepanjang diorang memancing dekat area empangan tu tau. And mengikut kisah, diorang ni dah tak pergi dah tempat tu, especially time lewat-lewat malam. Kalau diorang pergi pun lebih daripada 3 orang. And time diorang pergi pun at least time petang-petang jam tu, and bukan area time waktu malam lah. Sebab diorang tak nak insiden yang sama berlaku dekat diri mereka ni tau. And begitulah pengalaman Mok, Farid dan juga Rahman sepanjang memancing di empangan semenyih. So geng bayang semua, Shadows harap korang semua terhibur dengan 2 kisah yang Shadows kongsikan berkenaan dengan pengalaman-pengalaman memancing yang memancing di kawasan-kawasan yang Shadows namakan tadi. Salah satunya dekat Sungai Canggang dekat Banting tu, and satu lagi dekat empangan semenyih. Sekiranya ada geng-geng bayang yang mana stay dekat area sini, mungkin korang boleh kongsikan lah mungkin ada benda-benda yang menyeramkan dekat area situ ke, atau ada pengalaman-pengalaman korang sendiri, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen ke, ataupun korang boleh email kat Shadows ke, terpulang pada Geng Bayang semua. Alright, and sekiranya korang terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada malam ni, seperti biasa jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Pew.